Hai, salam Tech Man semua. Bersama saya lagi Ahmad Afham daripada MTAS Academy. Hari ni kita ada satu lighting yang paling power yang kita ada dekat sini. Kita ada Aputure LS 600D Pro in the house. Jom. Sebelum tu, pastikan korang tekan button merah dekat bawah ni supaya dapat sokong kita orang buat konten yang lagi menarik untuk masa yang akan datang. Okay? Kepada yang dah subscribe channel kita orang, terima kasih banyak. Ni nak sebut lah. Follow lah IG saya sekali dekat sini. Nanti Lokman letak sini. Okay, support sikit. Alright, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi ke lampu yang kita nak review ni. Ayo. So untuk korang yang nak tahu, Aputure LS 600D Pro ni didatangkan dengan satu bag luggage yang besar dan gedabak dan berat bag ni. Hari ni saya ada seorang assistant sebab nak tolong angkat lampu ni sebab lampu ni berat, memang berat gila, tak tipu babe. Bag dia ni dia nampak lebih kurang sama je dengan bag luggage, tapi dia agak sturdy dan tebal lah. Okay? Yang penting senang nak bawa walaupun besar. Kain dia ni, kalau korang boleh tengok, kain dia ni macam dia ala-ala denim dan kemasan warna merah kat sini. Warna Aputure lah kan. Kalau warna merah, warna Aputure. Jom kita unbagging. Okay, first kita ada kabel yang sama dekat ujung ni. Okay. And then second kita ada kabel yang daripada 3 pin ke plug. Okay, ini kabel untuk power. Next kita ada kita punya main course iaitu Aputure 600D. Berat dia dalam 4 ke 5 kilo macam tu lah, lighting saja. Okay, kemudian kita ada kita punya apa ni kita nak cakap ni, power control kita yang bentuk macam kotak ni. Bentuk macam kotak ni. Dia agak berat juga. Berat dia lagi berat daripada lampu tu sendiri. Berat dia dalam 5 ke 6 kilo lah. Berat kan. And then korang akan dapat satu reflector. Sorry. Bukan reflector tapi Aputure cakap hyper reflector. Dia upgrade sikit daripada reflector yang biasa. Dan lagi satu, ni korang akan dapat clamp power box dekat light yang sama macam saya review non light sebelum ni. Untuk clamp dekat light stand. Tapi yang ni dia nampak lagi handsome dan lagi gagah. Tak apa, nanti kita try. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya design pula. Korang akan nampak standard design language Aputure daripada siri Lightstorm. Dia straight, dia ada line straight ke belakang dan dia naik ke handle dia ni. Dan untuk warna pula, warna Aputure lah, gabungan daripada warna hitam dengan warna merah. Ada merah sikit-sikit dekat yang kalau dekat Aputure 600D ni dia ada dekat bahagian belakang dia. Okey, dan macam biasalah dekat atas ni dia ada lubang-lubang untuk keluarkan heat daripada body 600D Pro ni. Tapi yang lubang ni nanti saya ceritakan sikit lah, dia ada special sikit kat sini. Ok, kita tengok dekat tepi ni pula, korang akan nampak nama dia punya model untuk lampu ni, iaitu Aputure Lightstorm 600D Pro. Nama dia panjang kan, tapi nama dia 600D patut gunakan power sebanyak 600 watt lah kan. Itulah maksud setiap nama lighting tu. Tapi Aputure kata 600D Pro ni gunakan lebih kurang maksimum power ni adalah 720 watt. Kenapa Aputure tak namakan je 720 Aputure LS 720D Pro ataupun 700D? Kenapa? Dan lagi satu, untuk 600D Pro ni ada Pro dekat situ. Macam kita biasa tengok iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. So sebabnya kita tengok yang model-model Aputure Lightstorm sebelum ni, diorang ada nama Aputure LS 120D, Aputure LS 300D. Tak ada yang ada Pro pun. Maksudnya kenapa ada Pro kat situ? Maybe Aputure nak keluarkan 600D yang tanpa Pro. Sama-sama kita nantikan. Ataupun maybe sebab Pro ni adalah untuk professional. Sebab power 600D Pro ni dia dah level sama dengan 1.2K HMI. Level grade professional tu. Ok, handle tepi ni pula ada satu je kat sebelah sini. Jadi contohnya senang je, just longgarkan dan ketatkan ni satu je. Dia satu tapi besar lah. Dia tak macam Nanlite 500 yang kita orang review sebelum ni. Korang boleh check it out video ni dekat description kat bawah ni.
So korang tak payah risau, sebelah tangan korang boleh pegang handle ni, sebelah lagi korang boleh adjust handle kat atas body tu. Okay, so personal opinion saya sukalah yang macam ni sebab korang boleh adjust satu je. Dan korang perasan tak, biasanya U shape yang pegang lighting bawah ni dia berbentuk lurus tau kalau korang tengok dari tepi. Tapi untuk 600D Pro ni dia agak curve ke depan sikit. Dia kalau aperture panggil benda curve ni adalah nama dia yoke. So dia curve yoke. Curve yoke tu dia agak ke depan, dia ke depan sikit, dia tak lurus macam lighting yang biasa yang lain. So sebab apa dia curve ke depan? Sebabnya nak bagi ruang kepada aksesori yang besar-besar lah untuk dimount kepada 600D Pro ni. Sebab lampu dia dah power, so aksesori dia pun size dia besar-besar lah. Okay? Dia nak bagi ruang bila korang tilt lampu ni ke bawah, dia akan bagi ruang. Contohnya korang nak letak softbox ke, korang nak letak lantern ke, korang nak letak Fresnel ke, macam tu lah. So kalau lurus je memang tak akan dapat tilt ke bawah lah. Yup, 600D Pro ni masih gunakan saiz Bowen mounts yang standard. So korang boleh gunakan apa-apa aksesori macam Fresnel, softbox, lantern dan sama waktu dengannya lah. Tapi korang kena hati-hati sebab chip onboard 600D Pro ni dia agak panas. So boleh cairkan korang punya aksesori. Lagi-lagi korang yang nak gunakan aksesori yang third party lah selain daripada Aperture suggest. Okay, lagi satu, Aperture ada bagi kabel relief hook supaya kalau korang ada wayar yang terlampau panjang, korang boleh hook dekat tepi kat sini. Ok, sekarang kita pusing pula ke main lighting ni, iaitu dia punya COB ataupun chip on board. Dekat sinilah lighting tu keluar. And then untuk Aperture LS600D Pro ni, dia ada kaca, iaitu dia nak protect dia punya COB daripada calar ke apa ke. Dia tak macam Nanlite Forza 500 yang kita pernah review sebelum ni. Dia tak ada kaca, dia just memang COB lah. Tapi tapi untuk kita orang punya dia punya kaca tu dah pecah dah. Tak tahu lah macam mana diorang ni shoot, tapi dah pecah, nak macam mana kan. Nasib baik boleh guna lagi. Sebab untuk 600D Pro ni sebenarnya dia ada weather resistant untuk whole body design. Yang ni nak cerita tadi. Bahagian dalam lampu ni semua ada seal, kipas dia pun waterproof, semua ada rubber cap sebab nak tutup semua port yang ada, dan wayar dia pun yang dibagi ni semua adalah jenis waterproof. Dan yang paling penting, Aperture dah ubah design dia supaya sekali terus dia punya power box. Yang ni yang paling penting lah, sebab kita orang pernah gunakan Aperture 300D Mark 1. Memang berselirat tau dia punya wayar dia. Dekat sini lah dia ada dia punya control menu, dia punya power supply, dia punya tempat bateri, dan semua port semua dia letak dekat sini. Nama dia power box sebab bentuk dia petak macam kotak lah. Dia macam kotak. Okay, so sekarang ni kita nak walk through sikit dia punya power box. Atas ni dia ada handle kain yang tough, dia lagi rigid lah. Okay, dan kain ni juga boleh buat sangkut dekat korang punya stand. Dekat sini juga ada screen untuk menu, ada button, ada 4 button kat sini, dan ada knob. Screen ni juga ada sensor yang mana dia ikut keadaan semasa tu. Kalau masa tu cerah, dia makin cerah lah. Kalau masa tu gelap, dia akan gelap. Dia dimmable lah. Dia sama lah sebiji macam handphone kita. Kalau handphone kita dia ada adaptive power brightness. Dia macam tu lah lebih kurang. Dan untuk belah tepi ni pula dia ada satu slot belah kanan dan kiri untuk bateri. Maksudnya, adakah 600D Pro ni dia boleh gunakan bateri? Yap, dia boleh guna bateri dan tak perlu nak gunakan bateri yang volt tinggi macam Nanlite 500. Tapi confirm lah dia punya runtime bateri tu dia lagi pendek. Dia tak lama lah. Sebabnya 600D Pro ni dia dah gunakan watt yang banyak. Confirm lah dia power hunger, dia nak sedut semua power daripada bateri tu. Ok, nanti kita test. And then bawah ni pula dia ada beberapa port, iaitu untuk port power korang, Nutrix, ada XLR input, dan ada DMX in dan out. Lagi satu kelebihan dekat tempat bateri ni, yang mana kalau korang gunakan lampu 600D Pro ni dekat plug, korang boleh charge sekali bateri ni dekat sini. Nampak kan? Dan kelebihannya untuk 600D Pro ni, dia boleh gunakan bateri yang standard 14.4 volt
Dia macam standard lah yang kita orang gunakan untuk kamera. Tak payah nak gunakan bateri yang lagi besar, yang macam 26V. Tapi bateri yang lagi besar tu lagi better lah. Dan disebabkan power box ni dia berat, Aperture buat style macam mana korang nak mount dekat korang punya stand clamp tu. Dia buat style macam quick release. So senang lah korang nak cabut dan korang nak pasang, just clip je dekat dia punya stand tu. Sebenarnya untuk 600D Pro ni, dia adalah lampu flagship untuk Aperture. Kiranya lampu LED paling power lah Aperture buat setakat ni. Dan juga lampu paling power MTAS ada setakat ni lah. Okay, kita nak tengok macam mana power tak power lampu ni. Jom kita test. So macam mana dengan performance 600D Pro ni? Yang tu saya bagi korang lah sebagai judge untuk decide macam mana dia punya performance dia, okey ke tak. So sekarang kita nak tengok, kita nak godek-godek apa yang ada dalam skrin 600D Pro ni. Personally, UI dekat skrin kecil Aperture ni dia lawa lah daripada dia bagi saya lawa. Dia kemas, dia minimal. Okay, sekarang ni kita nak pergi pula kepada button menu. Okay, so kita pergi tekan ke menu. And then korang boleh nampak lah, kita ada DMX mode, ada dimming curve, fan mode, studio mode, control system, language dan update. And then kita pergi ke next button yang kita ada. So lighting ni, ok, korang boleh tengok apa yang ada dekat dalam UI ni. Sebelah kiri korang akan nampak 100%. Ini adalah percentage untuk percentage capacity lampu ni. Sekarang ni kita full blown dekat 100%. Sebelah kanan pula korang akan nampak ini dimming curve, kita akan cerita nanti. Sebelah bawah ni pula korang akan nampak plug-in, maksudnya kita gunakan power AC lah. Kalau kita gunakan bateri, dia akan tunjukkan bateri. Dan bawah ni SN, serial number maybe. So atas ni juga adalah logo Bluetooth, yang mana lampu ni kita boleh connect dengan Bluetooth. Nanti kita buatlah tutorial macam mana. Okay, so untuk belah kiri ni kita sekarang ni berada dekat 100%. Dan saya akan pusingkan knob ni untuk kita adjust berapa intensity yang korang nak. Dan apa yang korang nampak ni adalah ketepatan yang mana 600D Pro ni dia siap tunjuk. Contohnya sekarang kita ada 74.3. So maksudnya dia lagi detail lah dia punya ketepatan, berapa kita nak kapasiti cahaya lampu yang kita nak keluarkan tu. Macam tu. So korang boleh lah, contoh kalau korang punya grip suruh, ok aku nak lampu 35.6, ok, so korang buatlah 35.6. So then kita pergi ke effect. Lupa nak bagi tahu korang yang mana sebenarnya Aperture 600D Pro ni sebenarnya dah ada lighting juga, macam 9 light. Okay, so dia tak ketinggalan lah, dia nak masukkan juga feature-feature lighting yang ada. Okay, alang-alang kita dah ada dekat menu effect ni. So jom kita explore sikit apa je effect yang ada untuk Aperture 600D Pro. So sekarang ni saya nak terangkan sedikit pasal efek yang ada dan macam mana korang nak gunakan. Sekarang ni kita ada dekat efek lightning. So cara korang nak access, korang boleh tekan dekat knob ni. Okay, so korang akan dapat access dalam ni. So korang boleh adjust lah ikut suka hati korang macam mana yang korang nak. Kita ada frequency, so korang boleh adjust lah frequency ni, kekerapan dia, macam mana korang nak lightning tu jadi. Dan kalau korang nak pergi ke intensity yang mana dia ada kat belah kiri ni, korang boleh tekan knob sekali dan korang boleh nak intensity berapa, 100%. ok, cara korang nak trigger effect ni ialah korang boleh tengok dekat button effect dan bawah dia ada trigger. Button ni boleh jadi sebagai trigger. ok,
So dekat efek ni lah korang boleh explore sendiri dan ikut kreativiti korang macam mana korang nak jalankan efek tu dengan cerita sekali. Okay, so kat sini lah button back ni yang function. Okey, untuk pengetahuan korang, ada sesetengah efek yang memerlukan korang untuk trigger efek tu baru dia jadi. Okey, so macam contoh explosion ni ataupun dia dipanggil letupan. So dia memerlukan korang punya trigger supaya dia jadi lah letupan tu. Macam tu lah. Okay, so sekarang kita nak pergi ke dimming curve. Okay, dimming curve ni apa? Dia style masa nak dim kita punya lighting tu. Okay, so dimming curve yang pertama iaitu linear. Linear ni dia uniform ikut kita punya percentage. Okay, dia daripada dia ikutlah kita punya secara pusing tu dia, kalau kita laju, so dia lajulah dia. Untuk exponential, dia mula-mula dia daripada slow masa dekat low percentage, kemudian dia jadi laju bila dekat high percentage. Untuk log pula, dia laju bila dekat low percentage dan dia akan slow bila dekat high percentage. Kemudian kita pergi dekat lastly iaitu S-curve. Ok, untuk S-curve ni mula-mula dia slow dekat low percentage, lepas tu dia laju sikit dekat tengah-tengah, and then dia slow balik dekat last-last lah, dekat high percentage tu. So untuk dimming curve ni, kalau korang nak tahu apa perbezaan dia, korang kena rasa bila korang dah tetapkan sesuatu mode. 600D Pro ni juga sekarang dah ada fan mode yang mana korang boleh adjust dia punya sama ada korang nak on, biar on, ataupun maybe satu-satu scene tu korang perlukan keadaan yang sangat senyap, korang boleh tekan ke dalam mode ni dan korang akan nampak ada auto dan silent. So kalau korang nak silent, dia akan matikan lah korang punya kipas. Next adalah studio mode. Studio mode ni untuk korang yang ada studio dan ada banyak lampu, so korang penat lah nak matikan semua kan, atau nak hidupkan semua. So korang by default 600D Pro ni dia dah memang on studio mode ni. So kalau korang on korang punya master power tu, so dia akan on sekali lah. So kalau korang nak off pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so untuk 600D Pro ni juga ada macam-macam sambungan lah, macam Bluetooth ada, remote control ada, Lumen Radio dan juga Ethernet. Okay, Lumen Radio, Ethernet, Ethernet semua ni adalah connection bila nak guna lighting. Macam dekat konsert besar lah, diorang pakai, diorang pasang secara DMX, secara connection, diorang pasang lampu secara banyak. Yang tu kita orang tak pernah terlibat lagi lah. And then bila korang dah set up lampu tu tinggi-tinggi, korang dah susah lah nak adjust balik, nak turunkan balik, nak adjust balik kan. Daripada korang buat macam tu, korang boleh je gunakan Bluetooth dan connect, gunakan dia punya apps Aperture iaitu Sidesling. Time ni lah apps daripada Aperture iaitu Sidesling nak menyelah. Aperture dia dah mula buat satu ekosistem lighting yang mana korang boleh kawal dengan guna satu apps je. Okay guys, so sekarang ni saya nak tunjukkan dekat korang macam mana korang nak connect Aperture LS600D Pro dengan kita punya apps Aperture iaitu Sidesling. Okay, sekarang ni saya buat screen record handphone saya, and then korang boleh pergi ke control system dan tekan select. So dekat sini adalah dia punya beberapa, dan kita tekan ke Bluetooth. Okay, Bluetooth on, dan kita pergi ke Sidesling dulu. Korang akan nampak ada take picture, record video, okay je. Jadi so dekat sini korang boleh lah buat account dia, login ke apa ke, kita buat dulu. Dan korang isilah korang punya semua detail, nama, password dan apa pekerjaan korang. And then Kuala Selangor ni location yang kita berada sekarang ni, dan then kita tekan go next. Okay, so ini dia punya user interface. Okay, feature network. So kita tekan dekat scene 1 dan kita tekan tambah ni, and then pergi ke, dia suruh kita pergi ke Bluetooth reset, on, tekan Bluetooth reset dan tekan end. Bluetooth reset dan ni tekan yes. So dia reset balik lah.
Okay, and then bila dia tengah reset tu, korang akan nampak korang punya lampu, iaitu kita punya 600D Pro, dan kita tekan, itulah lampu dia, dan kita tekan setup. So dia akan setup lah, dia akan loading, dia nak synchronize, pairing successful, dan korang tekan OK lah. So dekat sini dia dah tunjuk dah apa korang punya lampu model, pakai power apa, dan kita boleh yes, so korang nampak tak, kita boleh adjust dia punya brightness dengan hanya menggunakan apps sahaja, dan kita boleh matikan dia, kita boleh on. Adakah kita boleh access dia punya effect? Jom kita tengok. So kat sini juga kita boleh tukar kita punya dimming curve, nak linear ke, nak logarithmic ke, nak S-curve ke, dan kita boleh adjust kita punya ni QTR apa, half apa, 50% dan full 100%. Ok, dekat sini korang nampak ada white dan effect. Korang boleh tekan ke effect, dan effect ni apa yang korang nak, explosion, paparazzi, kita boleh tekan start. Ok, kita boleh tekan stop. Ok, so dekat atas bahagian effect ni korang boleh nampak kita boleh adjust intensity lighting ni nak berapa persen, dan frekuensi dia nak berapa persen, and then voila, korang boleh tekan start je. Kita pergi ke explosion sebagai contoh, kita pergi ke decay dia, korang nak berapa, dan intensity berapa, dan korang trigger dia. Personally saya suka dia punya apps, sangat intuitif dan sangat cantik, minimal je, dan tema dia warna hijau. Warna hijau tu lah yang penting. And then korang boleh juga save preset apa yang korang nak sebagai effect. Senang lah, korang dah tak payah nak adjust balik, nak cari balik apa yang korang nak. Korang just boleh save je preset. Save preset ni maksudnya save setting lah, apa yang korang nak. Setting tu korang nak apa sebenarnya. Okay, so secara konklusinya, korang beli atau tak? So bagi pendapat saya sendirilah, kalau korang nak aim lebih besar, maksudnya korang nak aim nak besarkan lagi korang punya studio, korang nak produce more content yang lebih serius, yang lebih pada macam tak kisah apa-apa, short film ke, korang nak buat content yang lebih kepada studio ke, yes, this is the lighting you should buy. Sebab lighting ni dia punya power, dia paling power lah, senang cakap setakat ni lah yang paling power untuk tahun ni. Tambahan pula macam-macam function yang diletakkan dalam lampu ni, korang boleh main, bukan main lah, maksudnya korang boleh gunakan lah function-function ni, macam apps untuk control. Lampu ni sebenarnya dia antara yang ringan dalam industri. Kalau nak dibandingkan lah dengan lampu-lampu industri yang dia punya size tu 2 kali ganda lagi besar, dan berat dia tu 2 kali ganda juga lagi besar, tapi dia punya output daripada 600D Pro ni almost sama dengan lighting yang ada dekat industri. Dan sememangnya semuanya bergantung kembalilah dengan apa video yang korang nak shoot. Sebab harga dia tak murah. Harga 600D Pro ni, harga dia dalam ni lah harga dia masa kita orang beli. Dan macam-macam lagi short film yang kita orang dah gunakan lampu ni. Contoh macam short film main saham, kita dah gunakan masa Mobile Legend, kita dah gunakan masa video-video sekolah, kita orang gunakan sebagai slash kat belakang ni. Macam-macam lagi lah. Tapi bila korang dah beli dengan lighting yang besar dan berat ni, korang kena bear jugalah kos-kos yang lain. Sebab macam lampu ni, korang kena ada stand yang besar yang larat untuk hold lampu ni. Sebab dia, biasanya kita orang guna lampu ni untuk C-stand ataupun untuk high roller. Dan korang kena hati-hati sebab 600D Pro ni dia agak panas sebenarnya. Walaupun di LED dia hasilkan power yang banyak, so bila power yang banyak, lawan dia dengan panas lah. Lagi-lagi kalau korang nak pakai aksesori-aksesori yang ada macam softbox ke, Fresnel ke, macam lantern ke, korang hati-hati. Lagi-lagi untuk third party punya aksesori, sebab boleh cair. Kita orang pun dah banyak kali dah cair. Macam contoh kita orang gunakan lantern pun pernah cair sikit. Macam kita orang pernah, masa tak tahu, kita orang gunakan color gel yang warna-warni, sebab kita nak warnakan lah. Sebab yang ni dia tak ada warna, dia just daylight je. Kita nak letak color gel kat depan lighting ni, dia cair. So hati-hati kat situ.
And then untuk next video insyaAllah kita orang akan review dia punya aksesori lah yang kita ada macam Fresnel. Sebab Fresnel ni kita tak sempat kita nak review dalam ni sekali. Sebab Fresnel ni nanti korang tengok review tu, InsyaAllah kita akan untuk next video. Dan kalau korang nak belajar macam mana korang nak shape lighting, macam mana korang nak gunakan lighting ni dengan cara yang betul, korang boleh pergi ke mtasflix.podia.com. Kat situ macam-macam cara kita orang ajar macam mana korang nak gunakan lighting dalam video korang. Dan untuk korang yang dah subscribe tu, terima kasih. Dan untuk korang yang belum subscribe lagi MTAS Academy, korang bolehlah tekan button merah dekat bawah ni supaya dapat konten-konten yang menarik akan datang daripada kita orang, InsyaAllah. Sekian daripada saya, Amir Afham. Love Tech, stay maniac.